Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama pada pagi ini mendirikan solat fardu subuh secara berjemaah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan lihatlah beberapa ayat Al-Quran yang boleh kita ambil faedah daripadanya untuk kita amalkan untuk manfaat kita bersama. Pertamanya saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak surau kerana sudi menjemput saya untuk kuliah. Yang ini kali pertamalah saya sampai kat sini. Dan insya-Allah selepas ni akan ada sesi-sesi yang seterusnya lah, yang saya difahamkan akan bermula pada bulan hadapan insya-Allah. Jadi pada malam ni, pada pagi ni insya-Allah kita akan membincangkan satu topik yang saya berikan tajuknya berkaitan manusia-manusia yang tertipu. Manusia-manusia yang tertipu. Yang mana topik ni adalah lebih kepada untuk kita menilai diri kita kembali. Kadang-kadang kita rasa kita dah buat perkara yang betul. Kadang-kadang kita dah rasa kita buat perkara yang baik. Tetapi sebenarnya kita tertipu. Kita buat perkara yang salah sebenarnya. Tetapi kita sangka dia adalah perkara yang baik. Dan perkara ni banyak kali para ulama sebut dalam kitab-kitab mereka untuk memperbetulkan kita semua. Jadi insya-Allah pada pagi ni saya kongsikanlah sebahagian daripadanya. Kita lihat dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat 22 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala sebut, yang mana pada asalnya ayat ni berkaitan dengan orang musyrikin lah. Tuan-tuan, bila kita baca ayat-ayat Al-Quran berkaitan orang musyrikin, berkaitan orang Yahudi, Alkitab, orang Kristian, bukan bermaksud ayat itu tidak relevan untuk kita. Sebab kalaulah Al-Quran itu sekadar bercerita tentang orang-orang musyrikin, tentang Ahlul Kitab, orang-orang yang menentang para Nabi, jika dia sekadar cerita, maka tidaklah ada faedah bagi kita. Bila diceritakan di dalam Al-Quran tentang perkara-perkara tersebut, maka ia satu peringatan kepada kita agar kita tidak mengikut jejak langkah mereka, agar kita tidak berfikir sebagaimana cara mereka berfikir, agar kita tidak melakukan sebagaimana yang mereka lakukan. Sebab kadang-kadang ada orang salah faham bila kita bawa satu ayat Al-Quran yang berkaitan orang musyrikin, berkaitan Ahlul Kitab, dia kata, tapi ayat ni bukan berkaitan orang beriman, ini berkaitan orang musyrikin. Ya betul. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam Al-Quran? Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengajaran kepada kita? Bukan sekadar cerita untuk dibaca, untuk kita jadikan pengajaran, untuk kita jauhkan diri kita sebagai orang yang beriman daripada bersikap seperti orang-orang musyrikin. Dalam surah Al-Furqan ayat 22, Allah Subhanahu wa taala sebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yarawna al-malaikata la busyra yawma idzil lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura. Allah sebut, ingatlah hari mereka melihat malaikat. Pada hari itu tiadalah sebarang berita gembira bagi orang-orang yang melakukan kesalahan. Dan mereka akan berkata, hijran mahjura, semoga kita dijauhkan. Hari apa yang Allah sebut ni? Kalau kita lihat dalam tafsir ayat surah Al-Furqan ayat 22 ni, yauma yarawnal malaikah, hari di mana mereka melihat para malaikat.
Ada sebahagian ulama tafsir menyatakan ia merupakan hari kematian. Tuan-tuan, kalau kita ada masa, kita baca hadis Al-Bara' bin Azib. Bagaimana pada hari kematian, orang beriman ke, orang kafir ke, mereka akan nampak malaikat hadir. Sebelum nyawa kita ditarik, kita akan nampak malaikat tu muncul depan kita. Cuma orang yang beriman akan nampak malaikat tu dalam bentuk yang kita bahagialah, seronok tengok. Tapi orang-orang kafir akan lihat dalam bentuk yang menakutkan. Jadi sebahagian ulama kata ayat surah Al-Furqan ni berkaitan hari kematian. Hari di mana mereka melihat para malaikat. La busyra yauma idzil lil mujrimin. Tidak ada sebarang berita gembira pada hari ini bagi orang-orang yang bersalah, orang-orang yang melakukan kejahatan, mujrim. Jadi pendapat ulama tafsir pertama kata ini hari kematian. Pendapat yang kedua kata ini berkaitan hari kiamat. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah kata dua-dua boleh. Sebab pada hari kematian dan pada hari kiamat kita akan nampak malaikat. Kemudian apa yang berlaku pada ayat yang ke-23, Allah sebut wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kata Allah, dan kami tujukan perbicaraan kepada apa yang telah mereka lakukan, lalu kami jadikan dia sebagai debu-debu yang berterbangan. Allah kata pada hari kiamat nanti Allah jadikan amal-amal orang-orang ini, orang-orang musyrikin ini, sebagai debu yang berterbangan. Sebab tu tajuk yang pertama dalam topik manusia-manusia yang tertipu ni, yang saya bawakan ayat ni, saya letakkan tajuk dia manusia yang tertipu. Yang pertama ialah manusia yang terlalu yakin amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cerita tentang keadaan orang musyrikin yang mana pada hari kiamat faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan ia terbuang sebagai debu-debu yang berterbangan. Amal-amal mereka jadi debu-debu yang berterbangan. Kita dah lihat pula dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 103. Tadi surah Al-Furqan ayat 22 sampai 23. Surah Al-Kahfi ayat 103 kata Allah Subhanahu Wa Taala, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahu tak kami khabarkan kepada kamu tentang orang-orang yang paling rugi amalannya. Akhsarina a'mala, manusia yang paling rugi amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ayat 103 Allah kata, mahukah kami beritahu kepada kamu tentang manusia yang paling rugi amalannya? Maka ayat 104 Allah bagi tahu siapakah orang tersebut yang paling rugi amalannya, iaitu orang-orang yang telah sesat atau sia-sia amalannya di dunia ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka melakukan perkara yang baik. Orang yang paling rugi orang yang beramal di dunia. Dia sangka apa yang dia buat baik, tetapi hakikatnya perkara itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya benda yang dia sangka baik itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah perkara yang tidak baik, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini umum untuk semua orang. Kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, dia menukilkan daripada perkataan Ali radhiyallahu anhu bahawa ayat ini merangkumi semua orang,
kelompok Khawarij yang menyimpang, orang Yahudi, orang Nasara, bukanlah khusus untuk satu-satu kelompok saja. Jadi dia merangkumi juga kita. Merangkumi juga kita. Kita tak nak jadi kita ni penat-penat berusaha di dunia ni, kita beramal, tetapi rupanya kita termasuk di kalangan orang-orang yang sangat rugi amalan dia. Jadi tuan-tuan, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah manusia, generasi, kelompok manusia yang sangat takut akan amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in mereka pun takut amalan mereka tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, macam mana kita boleh confident amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, dalam hidup kita ni, kita kena selalu seimbang antara kita bersikap positif, maksudnya kita insya-Allah Allah terima, kita yakin Allah terima amalan kita, kita mengharapkan rahmat Allah, dan dalam bersama kena seimbang juga dengan perasaan takut, risau. Sebab kalau kita hanya ada okey Allah terima je amalan aku buat apa yang penting ikhlas, Allah terima, nanti itulah yang kita buat macam-macam. Kita tak kira pun hukum hakam sah ke tak sah amalan kita, kita main buat je. Dan kalau kita terlalu risau pula, kita sampai bersangka buruk dekat Allah Subhanahu wa taala, kita rasa amalan kita Allah takkan terima. Yang mana akhirnya kita rasa tak yalah solat, tak yalah beramal, Allah tak terima. Tak. Kita kena seimbang antara rasa risau takut dengan kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat, antara sifat mereka, ciri mereka ialah mereka takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam surah Al-Mu'minun. Siapa yang ada Quran boleh tengok Quran, boleh tengok mushaf. Siapa yang tak ada boleh catat ayat mana. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-57 sampai 61. Allah Subhanahu wa taala sebut, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati kerana takut akan Tuhan mereka. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak mensyirikkan Tuhan mereka dengan sesuatu pun. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan kembali apa yang telah diberikan kepada mereka dengan hati, wa qulubuhum wajilatun, dalam keadaan hati mereka takut, annahum ila rabbihim raji'un, kerana mereka tahu bahawa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan, dan merekalah yang akan bersegera mendapatnya. Jadi ayat ni cerita tentang orang-orang yang takut kepada azab Allah, mereka beriman. Dan disebutkan dalam ayat yang ke-60, mereka memberikan kembali apa yang telah diberikan kepada mereka dalam keadaan hati mereka takut. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang takut ni? Dia bertanya tentang ayat yang ke-60 tadi. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka yang memberikan apa yang pernah mereka terima dalam keadaan hati mereka takut. Aisyah tanya, siapa mereka ni? Adakah mereka orang yang minum arak atau mencuri? Mereka ni orang-orang jahat ke? Mereka ni orang yang buat maksiat ke?
Lalu kata Nabi SAW, tidak wahai anak perempuan As-Siddiq, la ya bint As-Siddiq, walakinnahum allazina yasumun, akan tetapi mereka ini adalah orang-orang yang berpuasa, wa yusallun, mereka ini adalah orang-orang yang mendirikan solat, wa yatasaddaqun, dan mereka ini adalah orang-orang yang bersedekah, wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum, dan mereka takut semua itu tidak diterima daripada mereka. Mereka inilah orang-orang yang berlumba-lumba mengerjakan kebaikan. Sunat dalam riwayat At-Tirmizi. Jadi ayat ini menceritakan tentang bagaimana sikap manusia yang berlumba-lumba melakukan kebaikan. Mereka beramal dalam keadaan hati mereka risau. Risau tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, kita mengharapkan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ingat doa yang saya baca tadi lepas solat subuh, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu amalan yang diterima. Ini doa yang diajar oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Sebagian ulama menyatakan hadis ni hasan, ada ulama kata hadis ni dhaif, tapi tak ada masalah. Yang mana daripada Ummu Salamah, Nabi SAW berkata, kana yaqulu idza shalla subha hina yusallim. Nabi SAW apabila mendirikan solat subuh, ketika memberi salam, dalam riwayat lain menyebutkan selepas, yaqulu ba'da salatil fajr, membaca selepas solat subuh. Maksudnya selepas solat subuh Nabi SAW baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu ada banyak tuan-tuan, tapi tak semua ilmu ini ilmu yang bermanfaat. Kita pergi mengaji sana sini, mengaji sana sini, mengaji ilmu agama, mengaji ilmu akademik, belajar ilmu silat dan ilmu macam-macam ilmu lagi. Kita minta ke Allah, ya Allah bagi aku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba, ya Allah bagi aku rezeki yang baik. Mungkin boleh kot kita baca sama-sama doa ni. Kalau dapat pagi ni kau tak dapat banyak benda pun, dapat hafal doa ni pun dah bagus. Kita baca sama-sama boleh tuan-tuan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Dah hafal kan? Pendek je doa dia. Jadi setiap pagi tuan-tuan kita minta, kita mulakan hari kita dengan kita minta, ya Allah bagi aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik. Sebab kita keluar tiap pagi pergi cari rezeki. Yang kaum bapa pagi-pagi lepas subuh bergegas keluar cari rezeki, nak bagi nafkah kepada anak dan isteri. Kita minta, ya Allah bagi aku rezeki yang baik. Rezeki yang baik ini tak semestinya banyak tuan-tuan. Rezeki yang baik ni rezeki yang Allah redai, yang diberkati, yang mana dia sumber yang halal, dicari dengan cara yang halal. Maka itulah rezeki yang baik. Dan kita belanjakan pula rezeki itu di tempat-tempat yang elok. Kita bagi makan anak isteri. Bila kita sebut kita belanjakan di tempat elok, bukan sekadar sedekah. Yang paling utama kita belanjakan kepada keluarga kita dulu. Bagi ke isteri kita, ke anak-anak kita. Kadang-kadang kita tak rasa pun. Macam bila kita beli, kita kaum bapa ni pergi pasar, beli ayam, beli beras, beli sayur, kita tak feel macam sedekah. Sebenarnya tu sedekah. Kita bagi nafkah kepada anak-anak kita, makan, minum kepada isteri, anak kita, keluarga kita. Itu kewajipan kita. Dan itu benda yang paling Allah sukai berbanding benda-benda yang sunat. Jadi kena betulkan, bila kita pergi pasar, beli barang makan untuk keluarga kita, kita kena tahu ini benda yang Allah memang nak suruh kita buat. Kita bayar duit sewa rumah, itu memang benda yang Allah nak kita buat. Sebab kita buat semua tu untuk bagi kehidupan yang selesa kat keluarga kita. Itu termasuk sedekah. Dan dalam doa ni yang terakhir Allah kita sebut wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima.
Kita minta ke Allah, ya Allah terima amalan kita. Kita baru lepas solat subuh, lepas tu kita doa, ya Allah bagi aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Jadi tuan-tuan, kita dah tahu bahawa bahaya untuk kita terlalu overconfident, terlalu yakin bahawa amalan kita diterima. Jadi macam mana kita nak mengelakkan diri kita daripada menjadi manusia yang tertipu, yang confident sangat amalan dia diterima? Maka kita kena tahu apakah syarat-syarat diterimanya satu amalan. Secara ringkasnya tuan-tuan, ada dua syarat untuk amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia menguji kamu semua siapa yang di antara kamu yang paling baik amalannya. Lalu Al-Imam Fudail bin Iyad ketika dia menghuraikan apa maksud ahsanu amala, yang paling baik amal, dia kata akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling betul. Jadi amalan yang paling baik ialah amalan yang paling ikhlas dan paling betul. Fa innahu idza kana khalisan walam yakun sawaban lam yuqbal. Kalaulah seseorang itu beramal dalam keadaan ikhlas, tetapi cara dia beramal tidak betul, lam yuqbal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza kana sawaban, dan bagaimana jika amal dia betul pula, walam yakun khalisan, tetapi dia tak ikhlas, lam yuqbal, tak diterima juga. Hatta yakuna khalisan sawaba, sampailah orang itu beramal dalam keadaan ikhlas dan caranya betul. Dua perkara ni sangat penting untuk kita tekankan dalam diri kita, ikhlas dan caranya betul. Wal khalis, siapa orang yang ikhlas ini? Idza kana lillah, apabila dia buat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Was-shawab, dan cara yang betul pula, idza kana ala sunnah, apabila dilakukan menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Imam Al-Fudail bin Iyad, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibn Abi Dunya dalam kitabnya Al-Ikhlas wan Niyah. Jadi kita dah sebut dua syarat untuk Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita. Jadi amal ni, kita semua mengharapkan amal kita Allah terima, jadi kena jaga dua perkara ni. Jadi kita nak lihat syarat yang pertama tadi, iaitu ikhlas. Jadi kita nak lihat ikhlas ni apa dia. Ikhlas ni tuan-tuan, dia berkaitan niat. Niat, tujuan kita melakukan satu perkara. Kita bila bincang tentang niat dalam ibadah, niat ni ada dua perkara. Pertama, apa dia yang kita lakukan, dan untuk siapa kita lakukan perkara tersebut. Sebab tu kalau dalam kitab-kitab fiqh kita bincang tentang niat, dia banyak bincang tentang apa yang kita buat. Sebab tu bila kita nak beramal, contoh nak solat sunat ke solat fardu ke apa-apa amalan, kita kena tahu apa yang kita buat. Kita tak boleh kita datang ke masjid, kita solat angkat takbir, orang tanya, kau solat apa tadi? Awak solat apa tadi? Entahlah, saya pun tak tahu dia solat apa, saya ikut je imam. Tak boleh. Bila kita beramal ibadah, kita kena tahu kita buat apa. Sebab yang membezakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain ialah niat. Sebab banyak ibadah yang bentuk dia sama. Puasa sunat, puasa qada, sama. Tak ada beza pun dari segi bentuk ibadat. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, daripada terbit matahari sampai, daripada terbit matahari sampai terbenam matahari, terbit fajar sampai terbenam matahari. Bukan terbit, betul, terbit fajar sampai terbenam matahari. Sama, tak ada beza. Puasa qada dengan puasa sunat, tapi apa beza dia niat? Bangun pagi dah masuk waktu subuh, solat 2 rakaat.
Apa beza antara solat sunat, kita solat sunat fajar, solat sunat sebelum subuh tu, dengan kita solat subuh 2 rakaat? Caranya sama. Cuma mungkinlah solat subuh ada doa kunut dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau orang tu tak baca doa kunut, sah aja. Jadi apa beza dengan solat sunat tadi? Niat dia. Jadi niat untuk pastikan kita tahu apa yang kita buat. Kita kena beramal dalam keadaan kita tahu. Sebab tu kalau orang dia beramal, dia solat dalam keadaan dia mengigau, tak sahlah solat dia. Sebab tak ada niat. Begitu juga kalau dia beramal dalam keadaan dia, aku pun tak tahu apa aku buat, tak boleh. Cuma niat ni benda simple lah. Apa yang kita amalkan biasanya, normalnya kita tahulah apa yang kita buat. Kadang-kadang kita terlalu fokus sebab niat yang teknikal ni, sampai kita susah nak beribadah. Misalnya kan, ada orang-orang, kadang kawan-kawan saya yang mungkin mereka tak faham, mereka tak nak solat jamak dan qasar waktu musafir sebab mereka kata tak tahulah nak niat jamak dan qasar macam mana. Sebab kita confuse, kita keliru antara niat yang dalam hati dengan lafaz niat tu. Lafaz niat tu para ulama galakkan untuk membantu hati kita supaya kita tahu apa yang kita buat. Tak semestinya kena ayat sebiji tu, usolli farda zuhri, lepas tu apa, rakaataini, lepas tu jamak takdim, lepas tu qasar. Kita tak ingat lafaz tu. Kalau kita sebut sebelum solat tu sebab kita nak bagi kita solat dalam keadaan kita ada niat, kita aku nak solat zuhur, jamak takdim. Dah lafaz niat dah tu. Sebab lafaz tu sekadar untuk ingatkan diri kita, kita nak buat apa sebenarnya. Kadang-kadang kita takut, kita main masuk saf, kita pun tak tahu nak kita buat apa. Tapi manusia normal, kita dah berdiri depan saf, menghadap kiblat, angkat takbir, kita nak solat lah. Kita tahu kita buat apa. Jadi tak payah pening-pening buat lafaz niat tu. Niat tu dalam hati, yang automatik ada bagi sesiapa sahaja yang beramal dalam keadaan sedar. Orang yang tak ada niat ni sama ada dia beramal dalam keadaan dia mengigau, dia tidur berjalan, tiba-tiba dia solat sunat. Orang tanya, kau buat apa? Dia tak tahu. Dia tak ada niat sebab dia mengigau. Tapi kita datang hari ni ke surau, solat subuh, kita berdiri dekat saf ni nak solat, kita tahu kita nak solat subuh, dah ada niat dah, tak ada masalah. Jadi tak perlu pening-pening pasal niat. Ada orang tak faham konsep niat ni. Bulan Ramadan, dia dah bangun sahur dah, dia kunci jam untuk sahur, dia bangun sahur. Ni biasa budak-budak dulu lah, zaman budak-budak dulu. Ada kawan-kawan kita, kenapa kau tak puasa? Dia kata, aku lupa niat Kita tanya, kau bangun sahur tak? Bangun. Habis tu kita tanya, habis tu kenapa tak puasa? Yelah, lupa niat. Dah kalau tak ada niat puasa, kenapa awak bangun sahur? Dia confused. Dia ingat niat tu nawaitu shauma ghadin tu. Itu lafaz niat. Niat tu dalam hati. Bila kita bangun sahur, dan memang kita bangun sahur tu sebab nak puasa, maksudnya kita ada niat puasa lah. Kita kunci jam, esok Ramadan kunci jam supaya bangun awal untuk sahur. Itu dah ada menunjukkan kita ada niat untuk puasa. Kita pesan dekat orang rumah kita, tolong kejutkan esok nak sahur. Itu menunjukkan kita dah ada niat puasa. Jadi niat benda simple, kita jangan complicated. Sebenarnya benda yang paling susah dalam bab niat ni bukanlah niat yang menentukan kita nak buat apa, sebab kita memang tahu nak buat apa. Tapi kerana apa? Kita buat sesuatu amalan tu sebab siapa? Kerana siapa? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih. Sesiapa yang mahukan keuntungan di akhirat, kami tambahkan keuntungan itu untuknya. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Dan sesiapa yang mahukan keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebahagian keuntungan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan tidak ada baginya bahagian di akhirat pun. Siapa yang buat satu amal,
untuk kepentingan keuntungan akhirat, Allah kata nazid lahu fi harthih, kami tambah keuntungan dia. Tapi sesiapa yang beramal untuk dunia, Allah kata nu'tihi minha, kami bagi sebahagian daripada keuntungan dunia. Nak sangat beramal sebab keuntungan dunia, Allah bagi. Tapi Allah bagi sebahagian je keuntungan dunia, dan tidak ada langsung bahagian baginya di akhirat kelak. Rugi kita. Kita buat satu amal dengan sebab dunia. Kita ingat kita boleh untung. Akhirat kosong, yang kat dunia pun dapat sikit je. Berbanding kita buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mengharapkan rahmat Allah, nak pahala Allah, nak masuk syurga. Kita buat sebab akhirat, Allah tambah keuntungan dia. Dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Allah sebut, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Sesiapa yang mengharap untuk bertemu dengan Tuhannya, hendaklah dia melakukan amal soleh dan dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesiapa pun dalam ibadahnya. Bila disebutkan syirik ni, pertama kita menyembah selain Allah, kita beribadah kepada selain Allah. Yang kedua, dia berkaitan juga dengan niat kita. Ibadah yang sepatutnya ikhlas kerana Allah, kita niatkan juga untuk benda-benda lain. Itu termasuk syirik juga. Cuma bukanlah syirik yang mengeluarkan seseorang daripada agama. Tuan-tuan, dalam sebuah hadis Nabi SAW, sebagai ulama menyatakan hadis ni hasan, dan sebagai ulama kata hadis ni dhaif. Nabi SAW menyatakan tentang perkara yang paling ditakuti, melebihi Dajjal. Kita semua tahu Dajjal datang dengan perkara yang sangat dahsyat pada hujung dunia nanti. Hujung usia dunia nanti Dajjal muncul. Tanda-tanda besar hari kiamat, Dajjal muncul. Kita semua takut. Baca kisah Dajjal, kita takut. Tapi dalam riwayat ni sebut, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW keluar menemui kami, itu para sahabat, dan ketika itu para sahabat sedang bercakap-cakap tentang Dajjal. Macam kita hari ni lah, kita duk cerita-cerita pasal Dajjal. Kata Nabi SAW, "Ala ukhbirukum, nak tak aku bagi tahu dekat kamu semua, bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal. Nak tak aku bagi tahu kat kamu semua perkara yang paling aku takuti menimpa kamu, melebihi takutnya kepada Dajjal." Para sahabat kata, "Bala, ya mestilah kami nak tahu. Dajjal pun kami takut, risau. Ini kan pula perkara yang kamu tak, yang Nabi SAW lebih risau berbanding Dajjal." Lalu kata Nabi SAW, "Asyirkul khafi," syirik yang tersembunyi. Nabi bagi tahu perkara yang paling Nabi SAW lebih takut berbanding Dajjal, lebih risau berbanding Dajjal yang akan menimpa umatnya adalah syirik yang tersembunyi. Kemudian Nabi SAW terangkan, apa itu syirik yang tersembunyi? Ayyaqumar rajulu yusalli, seseorang itu mendirikan solat, fayuzayyinu salatahu, dan dia mengelokkan solat dia, lima yara min nazari rajulin, disebabkan orang tengok dia. Nabi SAW bagi contoh kepada apakah maksud syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Seseorang itu dia mendirikan solat dan dia solat dengan elok disebabkan ada orang yang tengok dia. Tuan-tuan, ini satu benda yang merisaukan kita. Macam mana solat kita dekat rumah dengan solat kita kat masjid? Kita kat rumah macam mana baju kita waktu solat? Ini teguran untuk kita semua, bukan tuan-tuan je, saya sendiri, untuk kita ingat balik. Kat masjid kita pakai elok, kopiah, baju Melayu, jubah, cantik, bergosok semua. Kat rumah macam mana kita solat? Pakai t-shirt pagoda je, engkau belekat, kan? Kita tak kata kita riak, tapi kita kena lihat dia, kenapa kat masjid kita berhias?
Adakah sebab Allah atau sebab kita segan nak solat pakai t-shirt pagoda kat masjid? Perempuan semua kalau solat kat rumah macam mana berbanding solat dekat masjid? Elok tak pakaian kita solat kat rumah tu dengan pakaian kita ketika solat kat masjid? Sama juga cara kita solat. Adakah kita solat dekat rumah tu sempurna macam kita solat dekat masjid? Ke dekat rumah kita buat yang wajib-wajib je, tapi bila solat dekat masjid, yang sunnah-sunnah tu semua kita buat. Jadi ini teguran untuk saya juga, untuk kita tengok balik diri kita. Kita benda-benda ikhlas ni kita jangan tengok orang. Kadang-kadang kita suka petikai keikhlasan orang, kita tak pertikai pula keikhlasan diri kita sendiri. Kenapa kualiti solat kita kat masjid tak sama dengan kualiti solat kita kat rumah? Adakah dalam hati kita dah ada syirik-syirik kecil tersebut, syirik-syirik yang tersembunyi? Hadis yang saya baca tadi riwayat Ibnu Majah, sebahagian ulama' dia menyatakan dia dhaif, tapi dhaif yang ringan, dan sebahagian ulama' menyatakan dia hadis hasan. Jadi dia merupakan satu peringatan kepada kita untuk kita tengok diri kita. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi SAW kata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, ni hadis kursi, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna syuraka 'anil syirki. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku maha kaya daripada segala sekutu. Maksudnya aku tak perlu ada sekutu pun. Lalu kata Allah, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Sesiapa yang buat satu amalan dan dia sekutukan aku pada amalan tersebut, sekutukan aku dengan sesuatu yang lain, bukan dia buat totally sebab benda lain, dia buat sebab Allah dan sebab perkara lain. Kita kena faham syirik ni bersekutu. Sebab tu kalau bisnes perkongsian kita panggil syarikat, maksud bersekutu. Bila orang syirikkan Allah, tak bermaksud dia tak sembah Allah. Dia sembah Allah, tapi dia sembah benda lain juga. Sama juga orang yang syirik dalam niat mereka, tu Allah sebut, man amila amalan, sesiapa yang buat satu amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, dia mensyirikkan pada amalan itu bersama-sama aku selain aku. Maksudnya dalam amalan dia ada niat dia sebab Allah dan bercampur dengan niat dia sebab yang lain juga. Sebab tu dipanggil syirik. Kata Allah SWT, orang yang macam ni, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan benda yang dia syirikkan. Maksudnya apa? Pada hari kiamat nanti, Allah biarkan dia dengan benda yang disekutukan Allah tu. Maksudnya apa? Pergilah minta dekat benda yang kau sekutukan aku tu. Macam tu nak lebih kurang mafhum kata Allah tu. Kau syirikkan aku dengan benda ni, pergilah minta kat dia pahala. Tu maksud Allah tinggalkan dia dengan benda yang dia syirikkan tu. Dalam riwayat yang lain daripada Ma'qil bin Yasar, dia kata, intalaqtu ma'a Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku bertolak bersama Abu Bakar As-Siddiq ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bertemu dengan Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la syirku fikum akhfa min dabibin namal, sesungguhnya syirik yang berlaku di kalangan kamu lebih tersembunyi daripada gerakan semut. Lalu Abu Bakar tanya kat Nabi SAW, wahal syirku illa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Abu Bakar dengar, takkanlah para sahabat pun Nabi SAW kata dia buat syirik. Jadi dia tanya, adakah ada syirik yang lain selain daripada seseorang menjadikan adanya sesembahan lain bersama Allah? Jadi kata, kami tak sembah berhala, takkan kami buat syirik? Lalu jawab Nabi SAW, wallazi nafsi biyadih, demi Allah, demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, la syirku akhfa min dabibin namal,
Sesungguhnya syirik itu lebih tersembunyi daripada gerakan semut. Ala adulluka ala syai'in idza qultahu, mahu tak? Dan Nabi SAW, bila Nabi SAW sebutkan masalah, Nabi bagi satu solusi kat kita. Ala adulluka ala syai'in, nak tak aku ajarkan kepada kamu satu perkara? Nak tak aku tunjukkan kepada kamu satu perkara? Idza qultahu zahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Nak tak aku tunjuk pada kamu satu bacaan yang bila kamu baca, ia akan menghilangkan syirik yang banyak dan sedikit daripada kamu. Lepas Nabi SAW bagi tahu kat Abu Bakar, syirik yang tersembunyi itu, dia lebih tersembunyi daripada gerakan semut-semut. Kita kadang tak nampak pun dia. Dia kecil sangat. Lalu Nabi SAW ajar satu doa. Tahu-tahu pagi ni, kalau banyak saya cerita dia tak dapat ingat doa dia pun dah bagus dah. Tadi kita dah belajar satu doa kan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi kita nak belajar doa yang kedua. Nabi ajar doa apa? Saya baca dulu, lepas ni tuan-tuan boleh ikut. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada aku mensyirikkan kamu dalam keadaan aku tak tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Aku memohon keampunanmu untuk sesuatu yang aku tak tahu. Tuan-tuan, kadang-kadang kita buat dosa, kita tak tahu pun kita buat dosa. Banyaknya dosa kita sampai kita tak ingat dosa yang pernah kita buat. Beza kita dengan ulama-ulama salaf dulu, yang mana kalau mereka ditimpa musibah, mereka kata, aku rasa aku ditimpa musibah ni sebab dulu aku pernah buat dosa itu ini. Maksudnya dosa mereka sikit sampai mereka boleh ingat. Kita punya dosa banyak sampai kita pun tak tahu apa dosa kita buat. Jadi tuan-tuan, mungkin kita boleh baca sama-sama doa ni? Boleh? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Lagi sekali. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi tuan-tuan, doa ni kita baca, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindunganmu daripada aku mensyirikkan kamu dalam keadaan aku mengetahui, dan aku memohon keampunanmu daripada perkara yang aku tak tahu. Kadang-kadang kita sedar dosa kita, kita sedar, oh aku pernah riak. Jadi kadang-kadang kita tak sedar. Jadi kita minta perlindungan Allah. Hadis ni riwayat Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, hadis yang sahih. Ada banyak lagi hadis Nabi SAW berkaitan kepentingan ikhlas. Jadi tuan-tuan, kita kena pastikan niat kita betul. Ni sampai pukul apa tuan? Kuliah? Pukul apa? Pukul 7:30? 7:30, okey, lagi 15 minit. Kita dah sebut syarat yang pertama, kena ikhlas. Okey, kita dah selesai syarat yang pertama. Jadi kita masuk syarat yang kedua, agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi apa yang Fudail bin Iyad kata? Ikhlas dan betul cara dia. Jadi kita dah settle buat ikhlas. Jadi yang kedua, syarat kedua, cara kita kena betul. Umar bin Abdul Aziz diriwayatkan pernah sebut, sesiapa yang beramal tanpa ilmu, maka kerosakan yang akan ditimbulkan lebih banyak daripada kebaikan. Kalau kita beribadah tanpa ilmu, kita akan lebih banyak buat kerosakan berbanding kebaikan. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim menyebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang buat satu amalan yang bukan daripada urusan kami, maka dia tertolak. Jadi bila kita buat satu amalan, kita tak tahu hukum hakam dia, kita main buat je suka hati. Kita solat tanpa kita tahu apakah perkara rukun solat,
Apa dia yang membatalkan solat, apa dia perkara sunat dalam solat, apa dia perkara makruh dalam solat. Kita main buat je amalan kita, maka kita berpotensi menyebabkan amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita ikhlas. Sebab kita dalam keadaan tanpa ilmu kita beramal, kita mungkin buat perkara-perkara yang menyebabkan amalan kita terbatal. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita dalam mengaji kena seimbang. Ikhlas bab hati. Jadi bab hati ni kita kena banyak mengaji. Orang kata ilmu tasawuf, tazkiyatun nafs, ilmu penyucian jiwa, macam mana nak bersihkan hati. Manakala syarat yang kedua, amal kena betul cara dia, itu adalah ilmu yang zahir. Itu yang kita belajar dalam kitab fiqh tu. Cara-cara solat, apakah perkara yang membatalkan solat, apakah perkara makruh dalam solat, bila buat puasa, apa dia pembatal puasa. Semua tu kita belajar sebab kita nak pastikan amalan kita betul cara dia. Dalam hadis Nabi SAW, kalau kita belajar tentang solat, ada satu hadis yang sangat popular, yang panjang, cerita tentang orang yang rosak solat dia. Orang tu masuk masjid, dia solat, Nabi SAW nampak dia solat. Bila habis solat, dia jumpa Nabi SAW. Nabi SAW kata, pergi solat balik, kau belum solat lagi. Diulang banyak kali, 2-3 kali dia solat, Nabi SAW ulang lagi. Menunjukkan solat ni, amalan ni ada rukun-rukun dia, ada pembatal-pembatal dia. Bila kita tak belajar, kita tak tahu. Sebab tu Umar bin Abdul Aziz kata, sesiapa yang beramal tanpa ilmu, maka kerosakan dia buat lebih banyak daripada kebaikan. Jadi sebab tu kita juga, kalau orang tegur kita amal yang kita buat, kita janganlah melenting. Kadang-kadang orang tegur, kau solat macam tu tadi, tak sah solat tu, mungkin ternampak aurat ke, kita buat perkara yang membatalkan solat ke. Cuma yang tegur tu kena ada ilmu lah juga. Jangan suka-suka nak batalkan amalan orang. Maksudnya kalau ada orang tegur amalan kita, dia beritahu, tak betul ni cara ni, yang betul ni macam tu, kita jangan marah. Dalam Sahih Al-Bukhari ada satu riwayat daripada Zaid bin Wahab, dia kata Huzaifah radhiyallahu anhu, dia melihat seseorang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Lalu dia kata apa? Huzaifah kata, ma sallaita, kau belum solat lagi. Walau mutta, kalau kau mati, mutta ala ghairil fitrati allati fatarallah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau mati dalam keadaan macam ni, kau belum solat. Kalau kau mati dalam keadaan macam ni, kau mati dalam keadaan selain daripada fitrah yang Allah telah fitrahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasar perkataan Huzaifah tu. Dia macam, kau solat macam ni, kau tahu tak kalau kau mati dalam keadaan kau solat macam ni, kau macam mati di luar Islam, macam tak solat langsung. Kasar teguran tu. Tapi teguran yang keras tu untuk membantu kita. Kita jangan bila orang tegur kita melenting. Kita fikir tu, bukanlah kena terima semua teguran. Kalau teguran tu salah, jangan ikut. Jadi untuk mengurangkan kesilapan, kita kena belajar. Kena belajar tentang perkara-perkara membatalkan solat, rukun-rukun solat dan semisalnya. Penting untuk kita belajar. Jadi dua perkara yang sangat kita perlu imbangkan, iaitu apa yang ada dalam hati kita dan apa cara kita melakukan amalan tersebut. Tak boleh hati kita ikhlas tapi cara tak betul, atau cara kita ikut Nabi SAW, ikut sunnah Nabi SAW, tapi hati kita tak ikhlas pun tak boleh juga. Dia kena selari zahir dan batin. Islam ni mengajar kita selari apa yang ada dalam hati kita dengan apa yang kita zahirkan. Niat yang baik sahaja, tapi kalau cara salah tak betul. Cara yang betul tapi niat yang salah pun tak boleh juga. Jadi dua-dua penting. Dua-dua penting. Ada banyak lagi hadis-hadis yang berkaitan keikhlasan dan semisalnya, yang mana kalau kita boleh, saya baca satu hadis yang ringkas lah. Saya ringkaskan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ni berkaitan manusia yang awal-awal akan diadili pada hari kiamat. Dia kata, aku dengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama akan diadili pada hari kiamat ialah seorang lelaki yang mati syahid.
Dia akan dibawa kepada Allah dan Allah akan tunjuk kepadanya nikmat-nikmat yang Allah pernah beri pada dia dan dia akan mengakuinya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tanya kat dia, apa yang kau dah buat dengan nikmat-nikmat ni? Jadi lelaki yang mati syahid tadi akan kata, aku telah berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Allah kata, kadzabta, kau tipu. Bayangkan tuan-tuan, kita hari kiamat, kita datang jumpa Allah, kita jawab soalan Allah, tiba Allah kata, kau tipu. Berani nak tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, kau tipu. Engkau perang supaya engkau dipanggil pahlawan, dan kau telah mendapat panggilan itu. Lalu lelaki itu diarahkan untuk diseret dengan wajahnya di atas muka bumi, kemudian dicampak ke dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Orang yang mati syahid, macam mana jahatnya dia, sampai hari kiamat pun dia nak tipu Allah. Sampai Allah kata, kau bohong. Kau kata kau berjuang di jalan Allah sebab aku, kau bohong. Allah tahu apa dalam hati kita. Macam mana manusia kadang-kadang jahatnya sampai depan Allah pun nak tipu. Allah pun dia nak tipu. Tapi menunjukkan bagaimana keadilan Allah yang maha tinggi. Allah tanya, bukannya Allah tak tahu. Bila Allah tanya, bukan Allah tak tahu, tapi Allah, keadilan dia, Allah bagi peluang kita jawab. Kemudian datang orang kedua. Kemudian seorang lelaki yang dia mempelajari ilmu dan dia mengajarkannya dan dia membaca Al-Quran. Dia dibawa dan Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan nikmat-nikmatnya kepada lelaki itu dan lelaki itu pun mengakuinya. Jadi Allah tanya, kau buat apa dengan nikmat-nikmat yang pernah aku berikan? Lalu orang itu pun menjawab, aku telah mempelajari ilmu, aku mengajarkan ilmu dan aku membaca Al-Quran kerana-Mu Allah. Tuan-tuan, ini peringatan untuk saya dan semua orang yang mengajar lah. Pastikan bila kita berkongsi ilmu tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang dia kata, aku belajar menuntut ilmu, aku baca Quran sebab kau ya Allah. Allah kata, kadzabta, kau tipu. Engkau menuntut ilmu untuk dipanggil sebagai orang yang alim. Engkau baca Quran supaya engkau dipanggil qari, dan kau dah dapat gelaran tu. Kemudian orang itu diarahkan untuk diseret di atas wajahnya dan dicampak ke dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Tuan-tuan, penat kita datang mengaji, penat kalau kita guru-guru mengajar, tapi sekali ini balasan dia. Sebab niat kita rosak. Kita nakkan kemasyhuran, populariti, supaya orang ikut kita, orang angkat kita sebagai orang alim. Dia ni hebat. Kita mengaji tinggi-tinggi sampai PhD, sanad hadis berbakul-bakul, tapi ini yang kita dapat. Nauzubillah min zalik. Bukan nak menakutkan kita daripada menuntut ilmu. Menuntut ilmu tu wajib, tapi perbetulkan niat kita. Kemudian datang giliran lelaki yang ketiga, orang yang ketiga yang Allah telah berikan kekayaan kepadanya, dan dia menggunakan harta itu diberikan pula kepada orang yang berhak. Dia dibawa dan Allah tunjukkan nikmat-nikmat kepada lelaki itu, dan orang itu pun mengakuinya. Jadi Allah tanya, apa yang kau buat dengan nikmat-nikmat ni? Harta-harta yang Allah dah bagi, apa yang dia buat? Lelaki itu menjawab, tidak aku tinggalkan sedikit pun mana-mana perkara yang engkau suka, melainkan aku belanjakan hartaku padanya. Dia kata, semua benda yang kau suka, apa-apa amal jariah yang kau suka, aku gunakan harta aku untuk buat benda tu. Dan aku belanjakan harta aku pada jalan itu untuk-Mu ya Allah. Dia kata, semua benda, apa peluang kebaikan yang dia boleh sedekah, dia akan guna duit dia. Dan aku buat semua tu sebab engkau ya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, kadzabta, kau tipu. Kau tipu. Engkau buat semua ini supaya engkau dipanggil dermawan, dan kau dah dapat dah gelaran tu. Lalu lelaki itu diseret di atas wajahnya, kemudian dicampak ke dalam api neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-tuan, hadis yang terakhir yang saya baca pada pagi ni, semoga jadi satu amaran kepada kita semua. Bukan untuk menakutkan kita daripada beramal atau menuntut ilmu, sebaliknya untuk kita tajdidun niyah kita.
Kita perbaharui niat kita, perbetulkan niat kita. Dan kita minta pada Allah supaya Allah jaga hati kita. Sebab tu Nabi SAW ajar baca doa, Ya muqallibal qulub. Saya suka ajar doa waktu kuliah. Sebab itu benda paling mudah kan untuk kita amal. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati kami. Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku di atas agamamu. Boleh ikut saya baca tuan-tuan? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Jadi tuan-tuan, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah tetapkan hati kita dalam keikhlasan. Kita buat apa saja, kita belajar. Saya yang datang mengajar, berkongsi ilmu ni, saya bukan orang alim, tapi sekadar berkongsi apa yang saya tahu. Yang mana bila kita mengajar orang, kongsi dengan orang tu, paling kurang kita pun terasa lah. Teruk sangat kalau saya mengajar orang, kongsi dengan tuan-tuan, tapi diri sendiri tak terasa. Jangan sampai kita kongsi kebaikan, kongsi hadis dengan orang, Al-Quran dengan orang, tapi kita tak terasa. Pengajaran untuk saya dan tuan-tuan semua, untuk kita perbaiki amalan kita zahir dan batin. Baiki niat kita, bersihkan hati kita, dan baiki cara amalan kita dengan kita belajar, supaya amal kita dapat ikut sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan, yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW, yang para ulama kita mazhab Syafi'i dah terangkan. Kita belajar elok-elok supaya kita faham perkara ni. Jadi tuan-tuan, sebelum kita tamatkan sesi pagi ni, ada sebarang soalan? Ada soalan? Yang puan-puan belakang sana ada soalan? Tak ada? Okey, kalau tak ada, insya-Allah kita tamatkan sesi kita dengan tasbih kafarah, dan insya-Allah kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang, yang jika diizinkan Allah kita akan sambung kemungkinan dengan menggunakan kitab Hisnul Muslim lah, kitab yang berkaitan doa-doa dan zikir-zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.